Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kalau benar UMNO Najib keluar daripada penjara, ini yang patut UMNO lakukan. Menang dahulu 112 kerusi jika UMNO mahu Najib dibebaskan melalui kuasa politik. Jangan asik-asik mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk campur tangan bagi membebaskan Najib dalam pengampunan diraja. Kerana desakan seperti ini sebenarnya pada pendapat saya akan mendatangkan manfaat kepada pembangkang dan bukannya kepada kerajaan perpaduan. Saya tidak dapat melihat sejauh mana pembebasan Najib ini boleh membantu UMNO untuk menang, boleh membantu Barisan Nasional untuk menang. Kerana ia sebenarnya memberikan peluru percuma kepada Perikatan Nasional dan bukannya memberikan tembok kepada kerajaan. Hal ini juga akan dapat dilihat sebagai campur tangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pembebasan. Jadi ini secara langsung memberikan nilai atau perseptif yang buruk kepada kerajaan. Bagaimana pula dengan pendapat anda semua? Adakah pembebasan Najib memberikan kemenangan, memberikan kelebihan kepada kerajaan perpaduan, ataupun pembebasan Najib sebenarnya hanya memberikan liability, bebanan tambahan kepada kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Dengan itu, kalau benar UMNO mahu membebaskan Najib melalui kuasa politik, hanya satu perkara yang perlu UMNO lakukan: menang 112 kerusi dahulu. Berikutan ucapan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi pada PAU 2023 baru-baru ini berkenan penegasan untuk terus membela serta memperjuangkan pembebasan Najib Razak. Kemudian disusuli ucapan beberapa perwakilan, seterusnya diikuti tweet terbaru Zaid Ibrahim yang meminta Perdana Menteri Anwar Ibrahim segera membebaskan bekas Perdana Menteri itu. Ternampak bahawa perkara itu akan terus menjadi agenda yang berpanjangan. Di mana-mana saja ketika ada peluang dan kesempatan, UMNO dipercayai akan terus menuntut agar Najib segera dibebaskan. Zaid yang merupakan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri berkaitan hal ehwal undang-undang dan pernah menjadi peguam bela Najib, dalam tweetnya berkata, "Membebaskan Najib adalah demi rakyat. Kehadapan Perdana Menteri, anda perlu ubah fikiran tentang Najib. Demi rakyat, biarkan dia bebas," kata tweet tersebut. Dalam PRN akan datang ini, kerajaan Madani perlu menang dan anda perlu jadi Perdana Menteri untuk beberapa tahun lagi, kata Zaid. Tambah beliau, jumlah RM42 juta iaitu nilai dalam kes rasuah SRC Internasional yang Najib disabitkan bersalah hanyalah angka yang kecil berbanding kes-kes rasuah lain yang ada dalam negara ini. Zaid seterusnya berkata, UMNO kini dalam keadaan lemah dan hanya Najib yang mampu membantu parti itu menang dalam PRN yang akan diadakan di 6 negeri tidak lama lagi. Memahami gesaan itu adalah jelas ia bermaksud Zaid mahu Anwar menggunakan kuasa politiknya sebagai Perdana Menteri untuk membebaskan Najib, sebagaimana Presiden PKR itu dibebaskan daripada penjara sebaik saja PH memenangi PRU 2018 lalu. Meskipun kuasa pengampunan adalah atas budi bicara agung, tetapi usul berkenan boleh dibawa oleh kerajaan melalui Perdana Menteri. Selain sekretariat kepada lembaga pengampunan adalah sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Anwar selaku Perdana Menteri dan selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap Jabatan Wilayah Persekutuan dan Kementerian Wilayah Persekutuan sebelum ini turut juga menganggotai lembaga pengampunan. Artinya, melalui kuasa dan kedudukan Anwar itulah yang diharapkan Zaid dapat digunakan oleh Perdana Menteri untuk membebaskan Najib. Soalnya, logikkah Najib dibebaskan sekarang? Sebagaimana ditekankan dalam beberapa tulisan sebelum ini,
keadaan Najib adalah berbeza dengan Anwar dan langsung tidak kena untuk diusulkan pembebasannya dalam waktu terdekat ini. Ini kerana beliau belum sampai setahun lagi menjalani hukuman penjara 12 tahun yang telah dijatuhkan ke atasnya. Berbeza dengan Anwar yang telah menjalani penjara lebih 3 tahun daripada hukuman 5 tahun ketika dipohon pembebasannya pada 2018 lalu. Anwar akan menjadi gelak ketawa serta pertikaian dunia jika mengusulkan pembebasan Najib. Bahkan amat bertentangan dengan komitmen beliau memerangi rasuah yang kerap diulang-ulangnya dalam banyak ucapan terbuka sejak memegang kuasa. Memerangi rasuah mestilah turut disertai dengan ketegasan enggan bertolak ansur terhadap pesalah rasuah yang telah dijatuhi hukuman oleh mahkamah. Anggapan bahawa hanya Najib mampu memainkan peranan memastikan UMNO, seterusnya gabungan parti kerajaan memenangi PRN, tidak lebih sekadar andaian tanpa fakta semata-mata. Najib ketika mengetuai Barisan Nasional pada PRU 13, pencapaiannya adalah lebih buruk, iaitu hanya menang 133 kerusi parlimen berbanding 140 kerusi parlimen pada PRU 12 yang ketika itu dipimpin oleh Tun Abdullah Badawi. Selanjutnya pada PRU 14 2018, BN di bawah pimpinan Najib buat pertama kali pula telah hilang kuasa mentadbir negara yang dimulai sejak merdeka lagi. Lalu, di mana logik dan munasabahnya Najib didakwa mampu mencipta kejayaan? Untuk menang, baik dalam PRN atau PRU 16 akan datang, Anwar yang mengetuai kerajaan perpaduan mesti tampil dengan perkara-perkara yang baik, yang boleh menggembirakan hati rakyat melalui kesepaduan seluruh jentera dan anggota pentadbiran kerajaan, bukan bergantung kepada personaliti mana-mana individu, lebih-lebih lagi Najib. Bagaimana jika setelah Najib dibebaskan, tapi akhirnya UMNO dan Parti Kerajaan Perpaduan kalah juga dalam PRN? Adakah beliau perlu dimasukkan semula dalam penjara? Tetapi yang penting sekali, jika ingin mengharapkan Najib dibebaskan melalui pengaruh politik, sebagaimana berlaku kepada Anwar sebelum itu atau ini, itulah keinginan Zaid, UMNO kenalah menang terlebih dahulu pada PRU 16 akan datang. Dengan UMNO hanya menang 26 kerusi melalui BN 30 kerusi, kemudian cuba mendesak Anwar membebaskan Najib, itu sudah dikira terkeluar daripada norma kewajaran. Parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan sekarang tidak pernah sama sekali menjadikan pembebasan Najib sebagai agenda mereka pada PRU 15 lalu. Malah jika UMNO dan BN dikira memperjuangkan nasib Najib, perkara itu dikira telah ditolak rakyat berdasarkan hanya kemenangan 30 kerusi parlimen diperoleh pada PRU 15 lalu. Senang cerita, sekadar UMNO berada dalam kerajaan melalui kaedah menumpang kasih, meminjam ayat Tokmat, timbalan Presiden UMNO, tidak memberi apa-apa justifikasi untuk parti itu memasukkan agenda membebaskan Najib sebagai sebahagian daripada keutamaan. Jika mahu mengulangi sejarah bagaimana Anwar dibebaskan sebelum ini, UMNO dan BN tiada pilihan lain, melainkan mesti menang setidak-tidaknya 112 kerusi parlimen pada tahun 2027 akan datang. Sebagaimana PH berjaya menjadi kerajaan pada PRU 14 dahulu. UMNO dengan 30 kerusi parlimen sedia ada ini sepatutnya berhenti dan ada sedikit rasa malu untuk berterusan serta tidak henti-henti menuntut Najib dibebaskan. Biar PRU 16 akan datang menjadi saksi dan referendum sama ada rakyat mahu Najib dibebaskan atau kekal dipenjarakan. Rakyat pasti akan memberikan BN kemenangan sekurang-kurangnya 113 kerusi jika mereka benar-benar mahu Najib dibebaskan. Lagi pula, dengan Najib dipenjarakan, sudah ada 3 anaknya muncul di persada politik negara,
dan membiarkan karier mereka berkembang sebagai pewaris perjuangan adalah lebih baik bagi UMNO daripada terus berharap serta bergantung pada pokok lama yang entah mampu berbuah lagi atau sebaliknya. Ditulis oleh Sabudin Hussein, 15 Jun 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.